Bila cerita tentang takwa, sedikit kita kata ulang kaji definisi takwa ni. Saya suka petik dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, karangan kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Senang saja dia kata, ini kaedah paling mudah kita nak faham apa itu takwa, dan kita bawa balik, kita hayati kaedah yang telah disusun oleh Al-Imam Al-Haddad ini. Dia kata takwa ni 3 saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ila akhiril ayah. Wa qala Allah Ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja ila akhiril ayah. Sadaqallahul azim. Yang saya muliakan pengurusi majlis pada pagi ini, yang berbahagia Tuan Nazir, Tan Sri, Tuan Nazir dan ahli jalan kuasa, datuk-datuk, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang berbahagia sahabat saya pada pagi ini, sahibul fadilah Dr. Said Syarizan Said Muhammad, Ketua Penolong Mufti Bahagian Penyelidikan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum Al-Fadil Ad-Doktor. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, tajuk pagi ini dia agak biasa-biasa aja. Cerita takwa. Sebenarnya saya lebih suka pagi ini cerita tajuknya balik kampung. Sebab tuan-tuan memang nak balik kampung dah cerita ni. Tapi tak apalah, kita nak sebut Ramadan membentuk takwa ini. Jadi ini namanya bual bicara. Jadi santai-santai saja. Semua kita tak panggil sembang pagi. Sebab sembang ini bahaya sikit. Kalau tambah kari, dia jadi lain pula nanti. Sembang kari. Jadi kita beri namanya bual bicara. Supaya pertama tambah ilmu kita, yang kedua tambah amal kita. Hadirin para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi saya akan menjadi sebagai moderator je pagi ini dalam bual bicara ini. Cuma tuan-tuan kena ingat, takwa ni benda besar. Sebab itu setiap Jumaat, rukun khutbah pertama, kedua kena sebut takwa. Tak sebut takwa memang tak sah. Menunjukkan besarnya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi takwa ni kalau kita nak bincang ta'rifnya, tuan-tuan pun dah maklum. Apa Allah suruh buat, kita buat. Apa Allah suruh tinggal, kita tinggal. Itulah antara ringkas makna at-taqwa. Jadi sebelum kita teruskan, ada satu pengumuman kereta BPM 6162. Jadi tuan-tuan mungkin ada gangguan sikit. Saya teringat biasa umumkan ni masa ceramah umum je tau. Hebat juga sini rasa macam ceramah umum ini. Jadi minta tuan punya kereta, mungkin ada tuan kereta lain yang nak keluar BPM 6162. Kalau tak dialih nanti kita angkat ramai-ramai. Jadi hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah. Balik tajuk kita tadi, takwa. Sayyidina Umar Al-Khattab bila ditanya apa takwa, kata Sayyidina Umar, kalau kamu lalu di jalan yang berduri, apa kamu buat? Kata sahabat-sahabat, kami cuba mengelakkannya daripada terkena duri itu. Kata Sayyidina Umar, itulah takwa. Jadi saya nak terus pada panel kita pada pagi ini, Dr. Said Syarizan. Berhubung dengan takwa ini, kita maklum apa takwa. Tapi yang kita nak tanya Doktor ialah kesan ketakwaan pada manusia ni. Sebab bila sebut takwa, tapi saya teringat satu cerita Ustaz. Masa tu masa belajar lah. Yang jadi imam Qiyamul Lail budak kecil masa tu, baca sedap tu. Malam tu menangis, imam menangis makmum.
keluar masjid, dia curi selipar orang. Tu imam, tapi bukan tu imam sini lah. Itu yang cerita tu kawan saya. Dia kata, tadi kau menangis. Oh, dia kata dia silap sarung, dia kata. Jadi soalannya, kita kadang-kadang faham takwa, tapi kita nak tengok sejauh mana kesan dalam hidup kita. Falyatafaddal mashkurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Terima kasih saya ucapkan kepada pihak pengurusan masjid, Tan Sri, ahli barisan pentadbiran masjid, pegawai-pegawai syarak, dan terima kasih kepada sahabat saya, sahabat akrab saya Al-Fadhil Ustaz Raihan Abdul Aziz yang sudi menjadi moderator pada hari ini. Saya cakap dengan Ustaz Raihan, tak adil kalau dia jadi moderator, saya pun nak jadi moderator juga. Dia tanya soalan, nanti saya nak tanya soalan juga dekat dia, insya-Allah. Boleh ya? Baik, bila cerita tentang takwa, sedikit kita kata ulang kaji definisi takwa ni. Saya suka petik dalam kitab An-Nasaih Ad-Diniyah, karangan kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Senang saja dia kata, ini kaedah paling mudah kita nak faham apa itu takwa, dan kita bawa balik, kita hayati kaedah yang telah disusun oleh Al-Imam Al-Haddad ini. Dia kata takwa ni 3 saja. Macam Ustaz Raihan sebut tadi, mentaati segala perintah Allah, meninggalkan segala larangan Allah, dan kedua-duanya dilakukan dengan penuh ta'zim dan keikhlasan. Which is takwa ni dia kena ada 3. Tak boleh satu saja. Ada orang di sembahyang dahsyat, tapi maksiat dia boleh lakukan dengan cara teratur. Tuan-tuan pernah dengar golongan LGBT? Saya sendiri terkejut. Ada satu NGO ni, dia satu NGO yang bernaung di bawah government. Dia gerak untuk membasmi gejala-gejala aktiviti yang tidak sihat ni. Jadi kami ni di peringkat kerajaan jumpa, kita nak bantu dan kita nak kerjasama macam mana kita nak bendung gejala-gejala LGBT dekat wilayah persekutuan. Jadi person in charge jumpa pada saya, dia kata, Ustaz dah dengar tak gay bertaubat setiap malam? Itu dia, golongan gay. Siang ada waktu tertentu dia sondol belakang. Ni bukan penyondol, penyondol cerita lain. Lepas tu malam dia bertaubat. Jenis yang kita kata sondol-sondol, solat 5 waktu tak tinggal Ustaz. Tiap malam solat taubat. Kata, ada ke? Ada Ustaz. Ini pengakuan daripada golongan-golongan macam ni. Ya, memang kita nampak kelakar. Cuma kita doakan mereka supaya Allah bagi hidayat kepada mereka, tuan-tuan. Jadi ini kita lihat memang nampak cantik. Okeylah Ustaz, dia buat, tapi dalam masa yang sama dia bertaubat. Yalah, nampak macam cantik, nampak macam indah. Tapi hakikat kalau kaedah yang disusun oleh para ulama tak kena. Sebab takwa ni kena ada 3. Meninggalkan maksiat, buat kebaikan, ketaatan pada Allah, kemudian kedua-dua dilakukan dalam penuh keikhlasan dan ta'zim pada Allah Subhanahu wa taala. Itu ketakwaan yang peringkat biasa. Bila sebut tentang ketakwaan, kesannya kalau takwa peringkat biasa-biasa, dia buat benda yang wajib dan meninggalkan benda yang haram. Itu paling basic. Dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan menta'zimkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila dia sudah sampai stage keasyikan dalam takwa peringkat basic, dia boleh mencapai tahap yang lebih tinggi. Kalau setakat meninggalkan perkara haram tak cukup, tapi dia akan tinggal benda-benda yang makro, benda-benda fitnah, perkara-perkara yang boleh mencemar maruah dan seumpamanya, ya. Dan melibatkan amalan dan perintah Allah, bukan saja dia buat benda yang wajib, tetapi dia menghidupkan perkara-perkara yang sunnah macam tadi malam ni. Ya, Tan Sri target Qiyamul Lail macam Jumaat. Alhamdulillah ramai. Datang pun imam yang mantap-mantap bacaan tajwid, dan begitu juga. Ya, saya sempat tengoklah senarai nama-nama yang saya kenal. Oh, ini hebat-hebat deh. Yang bagus bacaannya. Itu yang kata menangis.
Ya, menangis sampai tersarung selipar orang lain. Kesan, itu kesan takwa tu. Bukan dia mencuri. Kesan takwa tu sampai terlupa selipar sendiri. Jadi bila cerita tentang kesan ni tuan-tuan, takwa ni dia akan membibitkan kesan keimanan itu sendiri. Ada dalam satu hadis Nabi SAW, keimanan ni dia seumpama manisan yang kita rasa manis dan rasa asyik, dan kita rasa macam nak makan lagi. Macam dessert lah kan. Dessert ni dia buat okay, just nice. Dia punya ingredient dia, kita makan pun sedap. Kita pun lepas makan kita nak makan lagi. Maka di sini Nabi SAW terangkan bahawa mereka yang mencapai ketakwaan dia akan merasai kemanisan iman. Ya, dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Salasun man wajada fihinna wajada halawatal iman." Siapa, Nabi kata 3 golongan yang mana apabila dia berada dalam golongan ini maka dia akan merasai kemanisan iman. Siapakah yang pertama? Ayakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang betul-betul merasai kemanisan iman, maka dia akan meletakkan Allah dan Rasulnya lebih tinggi daripada sesiapa, lebih dicintai. Ini kesan takwa ya. Jadi macam mana kita nak muhasabah diri kita, adakah kesan takwa tu sampai pada diri kita? Pertama kita lihat macam mana kita punya standpoint, bagaimana kedudukan hati kita terhadap cinta pada Allah dan Rasulnya. Adakah kita mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada segala-galanya? Macam mana tuan-tuan? Apabila kita berhadapan dengan ujian ibadah, kita pilih mana? Kita pilih duniawi ataupun godaan duniawi, atau kita pilih Allah Subhanahu Wa Taala? Kalau bulan Ramadan, malam untuk bertahajud, dia pilih tidur ke dia pilih qiyamul lail? Kalau dia korbankan tidurnya, dia sanggup bersegang mata untuk habiskan masa untuk qiyamul lail dan baca Al-Quran, itu bibit-bibit menyatakan bahawa dia mencintai Allah dan Rasulnya. Dia sanggup ya menghabiskan masa selagi mana tanggungjawab tidak terjejas dengan ibadah-ibadah. Itu tanda-tanda dia melebihkan Allah dan Rasulnya. Kedua, Nabi kata ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Maksudnya apabila dia mencintai saudaranya, maka dia akan mencintai kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketiga, Nabi SAW sebut tanda orang yang merasai kemanisan iman, ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allah Subhanahu Wa Taala kama ayyakraha ayyukdhafa fin nar. Nabi kata orang yang mencapai tahap keimanan yang tinggi, kesan takwa itu, maka apabila dia sudah Allah selamatkan daripada kekufuran. Kekufuran ni sama ada kufur akidah ataupun kufur nikmat. Kufur nikmat ni orang yang buat maksiat, melanggar perintah Allah. Selepas Allah selamatkan dia dalam kedudukan ini, apabila dia berada dalam kedudukan yang selamat, dia menyampah dan dia tidak mahu kembali dalam keadaan yang lama. Dia tak suka. Saya tak nak lagi jadi ahli maksiat. Saya tak nak lagi kembali pada akidah yang kufur, sesat dan seumpamanya. Seperti mana dia membenci untuk dicampakkan dirinya ke dalam api neraka. Jadi itulah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, itu kesan keimanan kita, kesan ketakwaan, hasil didikan yang mencapai proses ibadah itu sendiri. Proses kita bertakwa kepada Allah, proses kita mendekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila sebut proses takwa, 3 tadilah. Buat benda yang wajib, tambah benda yang sunat, hidupkan benda yang sunat. Kedua, meninggalkan benda yang haram. Bukan setakat itu saja, tinggalkan benda-benda makruhat. Dan ketiga, ciri-cirinya, segala-galanya itu dilakukan dengan penuh ta'zim dan mengagungkan Allah dengan penuh keikhlasan. Maka dia mencapai proses takwa itu sendiri, maka mencapai kemanisan iman yang sangat manis dan membawa dirinya iaitu ke arah kebaikan di akhirat kelak. Jadi itu yang kita kata sesuatu kebaikan melalui kisah orang-orang bertakwa, kita nak tahu juga. Sekarang ni teori, tapi saya nak tanya Ustaz Raihan jugalah. Ustaz Raihan, bila kita cerita tentang kesan takwa ni Ustaz, boleh cerita, kongsi sikit tak? Kisah-kisah salafus salih, ulama-ulama dulu yang mencapai kesan takwa ini. Tak adil lah. Ya, saya pun nak jadi moderator juga. Lepas ni nak tanya balik tak apa. Ustaz Raihan tanya balik, saya tanya balik lepas ni. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Dia format dah bertukar. Tapi oleh kerana nama kita ni bual bicara, kita berbual-bual pagi ni. Tuan-tuan santai-santai ya.
Tuan-tuan ngangguk-ngangguk juga tuan-tuan, tapi jangan pejam mata. Penceramah pejam mata orang tuan-tuan. Tuan-tuan pejam mata ni saya bimbang sungguh ni. Alif tidak, ba tidak, kha. Baik hadirin hadirat. Jadi begini. Oleh kerana kita buat bicara, Ustaz Syed tanya tadi tentang kisah teladan. Saya teringat apa yang ditulis tentang kisah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tuan-tuan maklum tak betapa hebatnya sahabat-sahabat dengan ketakwaan ini. Satu hari dikisahkan Sayyidina Abu Bakar ni dia puasa. Jadi hamba dia bekas tukang tenung. Jadi hamba dia pergi pasar, agaknya ambil part time tenung nasi orang, dapat upah. Dia belikan Sayyidina Abu Bakar Siddiq tu makan untuk berbuka. Biasa Sayyidina Abu Bakar ni punya warak, dia tanya daripada mana datang makanan ni. Hari tu dia lupa, dia makan. Sudah makan dia tanya pada hamba dia tadi tu, mana dapat duit ni? Mana beli barang ni? Dia kata tadi dia buat part time tenung nasib, dapat upah dibeli makanan. Apa yang Sayyidina Abu Bakar buat tuan-tuan, dia jolok keluarkan balik makanan tu. Dia katakan sampai Sayyidina Abu Bakar ni tak puas hati, dia minum banyak-banyak, dia nak bagi keluar habis apa yang dimakan tu. Ini orang takwa tuan-tuan. Ni kita tuan-tuan, tak tanya dah, beli kat KK pun okey. Macam ni contoh. Macam kalau kata beli kat mana ni, beli kat KK, keluar balik, takut masuk balik ya. Itu contoh tuan-tuan orang takwa ni. Hebat orang dulu-dulu ni. Sebab itulah mereka ni kita tengok ada hidup dalam wara', hidup dalam keadaan dipanggil cukup mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah janjikan macam-macam orang takwa ni kan. Tuan-tuan baca surah At-Talaq yang dinamakan ayat 1000 dinar tu. Wa may yattaqillah, sambung tuan-tuan sambung. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Sesiapa yang bertakwa pada Allah, Allah beri pada dia makhraja. Jalan keluar tu. Kalau kita pergi mall tu, kan ada tulis tu, keluar tu kan. Itu pintu kecemasan tu. Orang kampung saya panggil exit, you know. Orang kampung saya dia cakap orang putih. Walaupun dia tak faham, tak apa. Orang kampung Tuan Syed sebut makhraj. Jalan keluar. Macam itulah orang takwa tuan-tuan. Allah beri jalan keluar masalah-masalah dia. Ya, itu takwa. Begitu juga satu hari Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ini cerita je lah, sembang-sembang tuan-tuan. Cerita takwa ni panjang, sembang-sembang. Bagaimana Sayyidina Umar Al-Khattab kata Abdullah bin Mubarak, beliau pernah sama-sama dengan Sayyidina Umar dalam satu musafir ke Mekah. Masa tu nak pergi Mekah, ambil masa lebih kurang 10 hari, berapa belas hari naik unta. Hari ni naik bas pun komplain, kita cadang nanti package kita pakai unta sekali. Macam. Jadi transit. Sayyidina Umar Al-Khattab bertemu dengan gembala kambing. Ni kisah yang masyhur. Lalu Sayyidina Umar uji gembala tadi, jualkan seekor kambing tu pada saya. Apa kata gembala tadi? Saya kena minta izin tuan saya dulu. Orang bertakwa Syekh, minta izin dulu. Kalau kita pandang kiri kanan tak ada, jual je lah. Padahal kan, kambing banyak-banyak tuan-tuan, bukan tuan kita cek pun. Lainlah budak-budak sekolah. Cikgu ambil attendance, kambing ambil attendance apanya. Jadi kata gembala tadi, saya kena minta izin tuan saya lah. Apa kata Sayyidina Umar? Jangan minta izin, jual aja. Tuan kamu kan tahu pun. Apa gembala kambing kata? Walaupun tuan saya tak tahu, Tuhan saya tahu. Allah Ta'ala tahu. Menangis Sayyidina Umar, tuan-tuan, ini orang takwa ni. Inilah orang yang bawa untung dalam masyarakat, bawa untung dalam syarikat kerana ketakwaan tadi itu. Menangis Sayyidina Umar minta dibawa jumpa tuan gembala tu. Lalu Sayyidina Umar beli hamba ni tadi dimerdekakan. Kata Sayyidina Umar, sebagaimana kamu merdeka di dunia, semoga akhirat pun kamu dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah tuan-tuan, sembang-sembang je. Ni Kang tertukar panel ni Kang susah juga. Jadi saya nak bagi pada Ustaz Syed pula lah. Jadi Ustaz Syed itu gambaran-gambaran, contoh-contoh kisah orang bertakwa. Banyak lagi tuan-tuan.
Banyak lagi macam mana ketakwaan. Sebab tu kalau ada takwa ini, kita akan melihat kebahagiaan masyarakat. Tak timbullah soal itu tak betul, ini tak betul. Termasuklah hari ni Ustaz Said, sampai ada juga yang mempersoalkan, betul ke orang boleh baca Quran khatam satu malam 2 kali? Semua dia pertikaikan. Betul ke orang boleh khatam Quran satu malam? Silakan Ustaz Said untuk bagi penjelasan, sebab benda-benda ini datang daripada kita ni kadang-kadang banyak meragui orang melakukan kebaikan. Silakan, falyatafadhal mashkur. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Saya dapat rasa kan, sebab dekat media sosial ni memang kecoh lah. Bila kita ceritakan tentang kisah salafus salih, ulama-ulama terdahulu, mereka struggle all out di bulan Ramadan. Sampai mereka melakukan ibadah dengan begitu hebat. Dalam riwayat yang sahih, Imam Syafi'i dia khatam Al-Quran sebulan 60 kali sepanjang Ramadan. Bermakna satu hari 2 kali. Banyaklah kisah, ada 3 kali, ada 4 kali. Dan ada riwayat disebutkan pada bulan Ramadan, ada ulama salafus salih dia menghabiskan satu hari sebanyak 1000 kali. Ini kesan takwa. Kesan takwa, mereka habiskan waktu untuk beribadah. Ya, selagi mana kita tidak mengabaikan tanggungjawab kita. Maksudnya, selagi mana tidak mengabaikan tanggungjawab, mereka all out untuk ibadah. Tapi zaman sekarang ni ada yang mempertikai kan. Semua baca. Saudara Raihan baca, saya pun baca, kita rasa sedih lah. Yang mana which is orang Islam yang mempertikaikan, dia kata ini adalah pembohongan agamawan. Kisah-kisah seperti ini adalah pembohongan agamawan. Dia tuduh ulama-ulama tu. Kita ni ustaz-ustaz kecil ni, dia cuma sampaikan aja, kita baca buku, cerita dengan sanad, kita sampai. Tapi ada orang yang zero, nothing, yang tak ada knowledge, yang tidak ada apa, tak ada idea apa dia cakap tu, berani dia kata ini pembohongan agamawan. You cakap ulama besar-besar. Kisah Imam Syafi'i khatam satu hari 2 kali dengan sanad yang betul. Yang meriwayatkan kisah itu bukan main-main. Satu hari Imam Ahmad dia habiskan waktunya untuk solat sebanyak 500 rakaat. Memang benda tak masuk akal, tuan-tuan. Memang benda tak masuk akal. Baik, kita nak cerita dari segi sudut pertama. Masalah besar sekali, tuan-tuan. Tuan punya badan, dia cuba comparekan dirinya dengan Imam Syafi'i. Dia kata, saya nak khatam Al-Quran satu hari 3 juzuk, 4 juzuk pun susah, ini 2 kali. Dia sebut, aku calculate. Tuan-tuan, orang macam ni tuan, kita nak comparekan dengan ulama salafus salih, macam mana? Kita ni macam Imam Syafi'i, dia hafal Al-Quran seusia umur 6 tahun, 7 tahun. Dan dia tu lancar Al-Quran sangat hebat. Dan hafalannya cukup kuat. Macam kita ni, nak hafal Al-Quran pun susah. Jangan kata Al-Quran, kuliah ayyuhal kafirun pun tak lepas, tuan-tuan. Bila jadi imam tu baca kuliah tu, tak stop, tak jumpa lakum dinukum waliyadin. Tu masalah kita. Lakum dinukum mana ni? Duk pusing. Lakum dinukum waliyadin tak jumpa. Baik. Tuan-tuan, ada sekali saya pernah ceramah dekat Gombak. Ini sepanjang Ramadan ni saya ada bawa poin-poin ni untuk kita kenal salafus salih, bagaimana hebatnya mereka, tuan-tuan. Kita nak comparekan diri kita ni. Bila kita bawa diri kita ni, saya ada ceramah dekat satu tempat dekat Gombak. Saya cerita tentang sifat ibadah Nabi SAW. Antaranya saya cerita Nabi salat malam 11 rakaat. Ada riwayat Siti Aisyah kata kadang-kadang 13 rakaat. Average kebiasaan 11 rakaat. Habis ceramah, ada seorang Pak Haji, dia jumpa saya. Dia kata, Ustaz, Nabi solat malam tak banyak ya. 11 rakaat je. Macam tu. Saya faham dia bukan nak menghina, dia nak tahu. Saya ingat Nabi solat, Nabi kan suka solat malam. Kan Nabi ni berhibur dengan solat. Habis 11 rakaat. Saya ingat Nabi solat 40, 50 rakaat. Rupanya 11 rakaat sahaja. Saya kata, Tuan Haji, 11 rakaat bagi kita tu sedikit.
Sebab kita comparekan diri kita dengan Nabi Muhammad SAW secara tidak langsung ya. Kita tak kata dia sengaja nak bandingkan diri dengan Nabi Muhammad. Sangat jauh kita nak bandingkan diri kita dengan Nabi Muhammad. Secara tidak langsung saya kata. Saya kata, Tuan Haji, kita 11 rakaat, setengah jam dah habis. Betul tak? Tapi 11 rakaat Nabi, kata Siti Aisyah, 2 rakaat pertama, Nabi habis surah Al-Baqarah. 2 rakaat kedua, Nabi habis surah Al-Imran. 2 rakaat ketiga, surah. Dan ada riwayat, Nabi solat 2 rakaat, rakaat pertama saja Nabi habiskan surah Al-Baqarah. Rakaat kedua, Nabi habiskan surah Al-Imran. Oh ya ke Ustaz? Oh ya patutlah. Oh, kalau saya surah lazim je. Itulah. Tak sesuai kita nak bandingkan diri kita dengan ulama-ulama yang meninggalkan kita 1,200-300 tahun yang lalu. Ini tak apa-apa kena. Nabi, Siti Aisyah katakan, Nabi SAW yaqumu minal laili hatta tatafattara qadamah. Nabi SAW bangun malam sampai bengkak kaki. Degi lama. Yalah, 1 rakaat surah Al-Baqarah 283 ayat, suku Al-Quran tuan-tuan. Surah paling panjang sekali Nabi boleh khatamkan, Nabi boleh habis dalam 1 rakaat saja. Ya, begitu juga kita nak bandingkan diri kita dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ini dia hafal surah Al-Quran, dia hafal 30 juzuk macam dia hafal surah Al-Fatihah. Macam kita ni bila nak baca Al-Quran, kita terikat dengan Al-Quran, kena ada rehal, kena duduk. Habis baca kita tutup. Berjalan pergi kereta, berjalan balik rumah, pergi pasar, kita tak baca dah. Bayangkan, tempoh tu berapa banyak kita habis masa. Imam Syafi'i, dia punya hafal Al-Quran tu, kat masjid dia baca Al-Quran. Nak pergi kat kenderaan baca Al-Quran, naik kenderaan baca Al-Quran. Balik rumah, jumpa isteri baca Al-Quran. Isteri kata, bang pergi pasar, dia pun pergi pasar juga baca Al-Quran. Sampai pasar, pusing-pusing dulu window shopping, baca Al-Quran. Ketika pilih sayur, baca Al-Quran. Lancar. Jadi, no wonder lah 1 hari 2 kali. Kita ni susah. Sebab apa? Terikat. Kita tak hafal. Kena duduk, kena ada Al-Quran, kena tak boleh diganggu dengan benda-benda lain. Itulah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, satu lagi keberkatan waktu. Keberkatan waktu dulu lain. Nabi SAW sebut dalam satu hadis, la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan berlaku hari kiamat sehinggalah waktu jadi sempit. Nabi kata, fatakunu sanatu kasyahri, setahun bagaikan sebulan. Wa syahru kal jum'ati, sebulan dirasakan bagai seminggu. Wa takunul jum'atu kal yaumi, seminggu dirasakan bagai sehari. Wa yakunul wal yaumu kasa'ati, satu hari dirasakan bagai 1 jam. Wa takunu sa'atu kahtiraqis sa'afah. Nabi kata 1 jam dirasakan bagai pahanan petir. Masa makin lama makin penting. Keberkatan waktu tak ada tuan-tuan. Makin lama kita rasa macam saya, baru rasa macam 2-3 bulan pergi cerap anak bulan. Baru rasa, dah 27 dah hari ni. Kejap betul masa berlalu. Kita baru rasa gendong anak yang kecil tu, saya ingat lagi, dah SPM, dah habis SPM. Kejap betul masa berlalu. Jumpa kawan saya, tahun lepas, anak dia baru lahir. Baru jumpa, baru di Ramadan, dah berjalan dah anak dia. Cepat betul masa berlalu. Kita ni, Allah tarik barakah. Zaman dulu Allah bagi barakah kepada para ulama. Allah bagi karamah kepada para ulama. Mereka mampu untuk beribadah begitu banyak sebab keberkatan waktu yang Allah beri pada dia. Yang tidak pada zaman kita, tuan-tuan. Ya, wallahualam, beringkaslah kita kata. Tak sempat tanya. Okay. Tak apa Ustaz. Okay. Ustaz tak tanya, tak apa saya jawab je. Ustaz tak tanya, tak apa saya jawab. Okey. Ibu-ibu sana boleh jelas Jelas. Ibu-ibu boleh? Okey. Jadi kalau kita nak jawab, sebenarnya saya setuju sangat dengan kata-kata Ustaz Syed. Dia satu benda yang hari ni orang lupa, keberkatan masa, tuan-tuan. Ya, barakah masa tu. Sebab tu kita rasa, tuan-tuan rasa sekejap tak Ramadan tahun ni? Sekejap je. Yang rasa tak rasa Ramadan ni, yang tak puasa je. Tak rasa Ramadan pun. Yang puasa ni kita rasa, sekejap je. Ustaz Syed katalah, baru dapat anak, dah nak dapat anak lagi 1. Baru je rasa naik pelamin, rasa nak naik lagi sekali. Cuma tak berani lagi. Allah Rabbi dah. Nak sebut apa dia, barakah masa, tuan-tuan. Dan yang keduanya, saya sangat-sangat setuju. Sebenarnya, dia kemampuan kita ni kan, dia tak sama, tuan-tuan. Saya tengok orang di taman berjoging tau. Orang berjoging, umur 80 joging. Kita walking je.
nak pengsan kita. Ada orang tuan-tuan boleh naik bukit tu. Saya tengok orang naik bukit, berlari saya naik bukit. Kita naik bukit, baru berapa step tu Allah mengah lah ustaz ya. Tak sama je. Dan pernah sahabat saya berjalan dengan Syekh Imam Mekah. Dia cerita kat saya macam mana dia dapat peluang duduk dengan Imam Mekah. Dia kata berbual, sembang ni. Lepas sembang tuan-tuan dia pusing tapi sini dia baca Quran. Baca Quran. Sambung balik sembang ni. Macam kita boleh buat. Boleh ke? Qul huwallah ya qul Allah. Sakat tu je saya. Tak percaya tuan-tuan tengok orang baca surah Al-Mulk malam-malam tu. Kalau baca kita tabarakalladzi biyadihi. Budak hafiz tu saya separuh habis dah dia baca tu. Laju dia orang baca. Lepas tu jangan kita rasa pelik tuan-tuan, kemampuan kita tak sama. Mereka baca Quran ni di bibir je. Kita baca Quran ni pada sutur, pada kertas. Sebab tu tak ada Quran enggak. Ada. Tak jadi kita. Itu yang kedua tuan-tuan. Yang tiga saya nak tambah sikit lah. Antara faktor kenapa mereka ni boleh khatam Quran. Dan Imam Nawawi Ustaz tulis dalam kitab Al-Azkar sendiri. Macam mana Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu tu sendiri boleh khatam Quran dalam solat dia di waktu malam. Allah padahal pemerintah negara Sayyidina Osman sendiri wafat ketika baca Quran. Dibunuh ketika sedang baca Quran. Mereka ni tuan-tuan memang bersahabat dengan Quran tu. Yang keduanya, yang tiga saya nak sebut. Yang saya ingat ialah mukjizat Quran itu sendiri. Ya, orang kalau sudah mendapat kelazatan tuan-tuan, dia tak akan lepaskan Quran. Itulah kata Imam Ibn Katsir, Quran ni benda yang sangat hebat. Duduklah di mana pun tetap orang sesuatu akan jadi mulia. Karena itulah kata Imam Ibn Katsir, Quran turun di Mekah Madinah. Jadilah Mekah Madinah tempat mulia. Quran turun malam Al-Qadar. Jadilah malam tu lebih baik 1000 bulan. Quran diturunkan oleh Jibril. Jadilah Jibril ketua malaikat. Quran diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadilah Rasulullah khairul anbiya wal mursalin, sebaik-baik nabi dan rasul, sebaik-baik ciptaan Allah. Maka di mana saja ada Quran, di situ Allah beri kemuliaan. Lepas itu kalau saya tanya tuan-tuan, agak-agak tuan-tuan dalam dada tuan-tuan ada Quran atau tidak? Ada atau tidak? Adalah. Jangan jawab tak ada. Paling tidak pun Fatihah. Qul huwallah kan. Lepas tu tadi bila sebut khatam Quran satu malam ni, tuan-tuan boleh pergi dekat Seri Petaling tu. Try tarawih satu malam 30 juzuk. Tengok dia orang baca macam mana. Ya. Dan cerita khatam solat Nabi SAW, saya teringat Ustaz Sayyidina Huzaifah sendiri mengadu kan. Cerita macam mana beliau semayang malam dengan Rasulullah. Apa kata Sayyidina Huzaifah? Rakaat pertama Rasulullah baca surah Baqarah. Saya jangka 100 ayat Nabi rokok. Tidak, Nabi sambung lagi. Saya jangka kata Sayyidina Huzaifah habis surah Baqarah Nabi rokok. Tak, Nabi sambung surah An-Nisa. Habis surah An-Nisa Rasulullah sambung surah Ali Imran. Macam? Kata Abdullah bin Mas'ud, macam tu juga. Sampai terlintas niat jahat di hati saya. Sahabat tanya apa niatnya? Aku nak mufarakah dah malam tu dia kata. Kita 3 surah juga tuan-tuan. Qul huwallah. Tak apalah, not bad. Ada jugalah. Paling tidak pun ada dalam dada kita tu Quran. Jadi hadirin hadirat, saya nak balik tentang takwa tadi. Jadi kita buat bicara ni, Ustaz Said sebut macam mana orang bertakwa. Mungkin Ustaz Said boleh beri sedikit nasihat dan tips-tips bagaimana pengalaman Ustaz melihat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan macam mana kita sendiri nak menyediakan diri kita ni kalau bolehlah, kerana manusia ni kan dia banyak tingkat. Kita nak jadi golongan muttaqin, bukan saja mukminin, muttaqin, belum lagi nak naik sampai tahap muqarrabin Ustaz. Jadi silakan Ustaz. Baik. Macam mana kita nak kekal sebagai orang yang bertakwa? Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut fastaqim kama umirta. Kita kena istiqamah. Istiqamah ni satu cabaran lah, satu cabaran yang sangat-sangat mencabar. Tuan-tuan boleh kita buat satu malam, bila datang semangat, kita boleh buat satu malam tak tidur malam.
Saya pernah buat tuan-tuan. Saya pernah tiba rasa satu keadaan yang semangat dia punya datang lain macam. Yang mana satu malam yang kita kata jangka malam Lailatul Qadar, saya pernah tak tidur malam. Kebetulan besok cuti tak bekerja. Masa tu saya zaman bujang-bujang lagi, belum kahwin lagi lah kan. Saya pernah buat daripada Isyak tu sampai subuh, saya tak tidur. Punya semangat beribadah secara istiqamah tuan-tuan. Istiqamah malam tu. Tapi benda tu kejap. Besok lusa saya tak buat lagi dah. Habis Ramadan, nak bangun malam witir sebelum subuh pun lihat. Nak cerita ni, semangat tu ada. Dan bila datang semangat, kita boleh buat. Dan bila datang mood yang cukup memberansangkan diri kita untuk beribadah, kita memang boleh buat tuan-tuan. Tak ada masalah. Tetapi nak maintain supaya ibadah kita istiqamah, itu yang dinamakan sebagai satu cabaran yang sangat besar. Ada mood, malam saya tak tidur. Tak ada mood, besok tidur. Masalah. There is a big problem. Jadi istiqamah ni, macam mana kita nak mendidik istiqamah ni, dia perlu berperingkat. Sikit demi sedikit pendidikan itu sendiri. Jadikan habit. Bila dah jadi habit, kita rasa kita boleh maintain dengan apa yang kita ada ni tuan-tuan, maka baru kita tambah. Sebab itu Nabi SAW sebut, khairul a'mali ma dama wa in qalla. Sebaik-baik amalan yang sedikit tetapi berterusan. Kita tak boleh nak kerja banyak-banyak. Ada orang kata, ustaz saya tahajud gajah. Saya ni tahajud setiap hari ni sebelum subuh, bangun pukul 5.30. Pukul 5.30 tu duk mandi, sempatlah witir 3 rakaat. Nak bangun macam Nabi pukul 4 pagi, 3 pagi susah, ustaz. Saya kata okey lah. Nabi kata khairul a'mali ma dama wa in qalla. Maksudnya, dari segi sudut istiqamah tu, itu dah cukup baik. Walaupun setiap hari dinamakan witir 3 rakaat, alhamdulillah, pertama kita istiqamah setiap malam. Tak sampailah kita nak bangun pukul 3 pagi, mungkin tak berkemampuan macam saya, tak kemampuan. Besok pagi nak kerja, duduk Ampang, Ulang-Alik, Putrajaya. Dekat lah, memang tak mampu lah. Jadi kita bangun yang semampunya. Baik, kedua, kita dah bertepatan dengan sunnah Nabi SAW. Nabi sendiri cakap, ij'alu akhira salatikum bil-layli witran. Nabi kata, jadikanlah salat malam kamu yang terakhir, iaitu salat penutup, iaitu salat witir. Berapa dari segi sudut ketakwaan tu, berapa ciri dah kita dapat istiqamah ikut sunnah Nabi SAW. Dan ketiga, Nabi kata, fattaqullaha mastata'atum, bertakwalah kepada Allah mengikut kemampuan kamu. Kalau tuan rasa mampu tiap malam setiap hari 3 rakaat, okeylah. Itu kita kata yang penting istiqamah. Itu yang penting. Dia bukan ibadah ataupun ketakwaan ikut mood. Itu yang salah dan sangat-sangat berbahaya. Sebab itu bila kita kata tentang istiqamah ni, kita mendoakan banyak sekali lah bila kita sebut tentang dunia-dunia artis, ramai yang berhijrah pakai tudung. Kita doakan mereka supaya istiqamah. Itu penting. Dan berapa ramai ahli muzik, ahli yang disebutkan sebagai artis yang hanyut. Mula-mula pakai, lama-kelamaan diuji dengan fitnah dunia ataupun godaan dunia, mereka terpaksa tinggalkan. Bukan sedikit, ramai tuan-tuan. Bukan sedikit, ramai. Bila nak sebut zaman sekarang ni, kita kata fitnah dunia, yang disebutkan sebagai godaan dunia, jangan kata artis, jangan kata orang awam, ustaz-ustaz pun sama juga. Pun terkena fitnah. Minta maaf cakaplah. Bukan kita nak bias, tetapi dari segi sudut, di manakah kita nak bawa diri kita, tuan-tuan. Saya tak malu, saya ustaz. Tapi kalau ustaz yang membuat cecah merbah ni, kita nak tegur, kita tak perlu nak marah, kita tak perlu nak melentik. Kita kena cakap benda yang kebenaran. Betul? Tuan-tuan boleh carilah cerita yang berlaku 2-3 hari ni. Saya tak nak sebut dalam masjid. Kita pandai-pandai dan kita kena lihat dan kita kena muhasabah. Dan kena muhasabah bahawa godaan dunia ni satu benda yang sangat-sangat banyak. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW, kalau kita sebutkan tadi bagaimana tanda-tanda kiamat waktu makin sempit, ada hadis Nabi SAW sebut, la taqumus sa'atu hatta yuqbadal ilm. Ilmu ditarik. Wa takthuruz zalazil. Wa yataqarabuz zaman. Nabi kata gempa bumi semakin banyak berlaku. Ya, baru-baru dekat Taiwan. Tahun lepas dekat Turki banyak. Kedua, zaman makin sempit. Dan Nabi kata wa tadhharul fitan.
Tanda-tanda hari kiamat, munculnya fitnah begitu banyak sekali. Munculnya fitnah begitu banyak sekali, tuan-tuan. Fitnah apa? Bukan fitnah adu domba ni, tidak. Maksud fitnah ni, maksudnya adalah ujian. Ujian dan godaan dunia menyebabkan kita terpaksa menggadaikan agama kita, tuan-tuan. Jadi, bila kita berkedudukan seperti ini, maka kita kena elakkan sebanyak mungkin fitnah. Sebab tu kita sedih bila ada orang compare, dia kata Imam Syafi'i mana mungkin boleh khatam satu hari 2 kali Al-Quran. Kita lihat pada zaman sekarang ni, zaman dulu fitnah tak banyak, kita memang memperakui. Fitnah memang ada fitnah, tapi kita fitnah duniawi sekarang ni sangat banyak. Kita dengan Instagram, dengan TikToknya, tuan-tuan boleh ada kajian yang dilakukan, kajian yang membuktikan bahawa anak muda remaja ni mereka boleh pegang handset tanpa berkelip mata, bukan berkelip mata lah, tanpa buat kerja lain. Tanpa buat kerja lain, mereka boleh duduk macam ni, scroll TikTok, tengok orang berjoget, tengok orang macam ni, 8 jam tanpa henti. Tak silap saya, 8 jam ke 5 jam boleh ikut kajian jurnal tu, dia buat kajian. Bayangkan berapa banyak masa terbuang yang dibuang oleh anak-anak muda kita. Bagaimana nak istiqamah? Itu orang muda, tuan-tuan. Tapi kalau orang tua, macam mana kita nak menyamai proses ibadah dan ketakwaan seperti Imam Syafi'i yang khatam satu hari 2 kali, sedangkan kita terjebak dengan fitnah dunia. Kita pun sama juga dengan Instagram, dengan tu. Tak percaya, tengok dekat handset kita ni, kita buka bahagian bateri tu. Penggunaan bateri tu. Percentage kita kat mana? Dia akan tunjuk lah. 80% Facebook. Tu dia. Kan? Kalau orang tua ni macam saya ni, lebih pada Facebook lah. Kalau anak muda ni TikTok, 80%. Bateri digunakan untuk TikTok saja. Ya. 18% digunakan untuk apa? Instagram. Okey lah. Okey, sikit-sikit. 2% apa? Barulah Quran apps. 2 minit saja. Terjabaran. Jadi istiqamah tu penting. Nak capai tahap istiqamah, dia kena perlukan kepada disiplin. Disiplin tu perlu sedikit demi sedikit, tidak boleh secara kejutan. Kalau ikut kejutan, ikut mood boleh saja. Hilang mood, habis. Ya, jadi memulakan dengan sedikit. Ya, dalam masa yang sama, terapkan konsep seperti mana yang dibawa oleh Al-Imam Al-Haddad. 3 benda tu kena terapkan. Dan satu lagi, apa sebab kita tak boleh nak bertakwa, nak maintain takwa kita? Sebab kita masih lagi bergelumang dengan dosa. Kita bergelumang dengan perkara, walaupun dosa kecil sekalipun, itu yang menghalang kita, yang menyebabkan setiap dosa yang kita buat akan munculnya titik hitam dekat hati kita. Titik hitam itulah yang menghalang untuk kita bersemangat untuk beribadah dan istiqamah. Maka itulah saya nak tanya sikit lah. Ya, kalau orang yang kita kata ni yang melalui Ramadan, kan, Ramadan Nabi kata bu'dan man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Seorang itu jauh daripada rahmat Allah apabila dia melalui Ramadan tetapi tidak mendapat pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Boleh Ustaz kaitkan ketakwaan dengan pengampunan? Boleh Ustaz kaitkan. Ramai orang cakap ni, apa bezanya ketakwaan dengan pengampunan? Apa kesan dia dan apa kaitan dia? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita tukar ni panel dengan moderator. Para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, saya tertarik dengan kata-kata Ustaz Said tadi. Dr. Said sebut apa tadi? Kita ni nak suasana takwa ni, tuan-tuan ya. Dia sebenarnya saya melihat pertama sekali suasana zaman tu. Ya, kita hari ini duduk dalam suasana dunia yang sudah global. Maksud saya, kita ni kalau nak jadi baik, suasana setempat kita tu pun kena sempurna dan baik. Ya. Saya contohkan beginilah tuan-tuan. Maksud saya, kalau tuan-tuan pergi Mekah, Madinah ni, saya ingat istiqamah aja pakai jubah kan. Sampai beli jubah lah, nak pakai baju biasa pun rasa malu. Makcik-makcik kat belakang tu, akak-akak kat belakang tu, kalau pergi Mekah, Madinah tu, dengan purdah-purdah pun siap mohon sekali. Kita pun seronok je bawa jemaah. Balik sini, tanggal semua. Sebab apa tu? Sebab suasana membentuk kita ya. Suasana membentuk kita. Sebab tu bila tuan-tuan duduk dalam suasana begini kan,
Sahabat-sahabat pun setengah pernah mengadu dengan Nabi SAW, ya Rasulullah, waktu kami duduk dengan Tuhan, kami rasa iman kami naik. Tapi bila kami keluar tu, itulah Nabi kata suasana tu, suasana tuan-tuan. Jadi batulah kita ni kalau boleh membentuk suasana yang bagus, itu yang dibuat oleh mereka di zaman salafus soleh tu. Sebab itulah mereka maintain. Itu yang pertama. Yang keduanya, istiqamah ni kita nak kaitkan Ramadan dengan ni. Sebab tu kenapa bulan Ramadan ni kita tengok orang ramai jadi baik. Sebab bulan tu, suasana di bulan tu. Kita pun sendiri seronok Ramadan ni. Betul tak betul tuan-tuan ni? Yang pertama, suasana tu, bulan tu sendiri. Yang keduanya, kita nak kaitkan bagaimana Ramadan dengan ketakwaan ni. Tuan-tuan tengok Ramadan ni, kenapa tuan-tuan kadang-kadang boleh sembahyang sampai 20 rakaat? Boleh qiyamul lail. Yang keduanya, sebenarnya kita ni perlukan sahabat-sahabat yang baik. Sebab tu Rasulullah pernah sebut begini, al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang akan mengikut cara hidup kawan-kawan dia. Sebab itulah tuan-tuan, kita ni memang wajib cari kawan yang soleh, yang baik-baik. Saya ni pun sebab kawan tuan-tuan. Kalau tidak teringin juga bawa motor tu baring atas motor tau. Tanya Ustaz Said, bukan tak teringin. Tapi pasal kawan-kawan kita orang baik je. Saya ngaji pondok, budak pondok nakal-nakal tuan. Nakal-nakal budak pondok tu. Saya tahu cerita budak merempit masuk gear pakai tangan, potong tali brek. Apa lagi cerita budak-budak ni. Kona tu letak duit shilling kona. Ni tuan-tuan tak pernah buat tu saya malas cerita tu. Yalah, yang nakal-nakal hantar pondok, yang baik kau hantar MRSM. Itu yang saya nak sebut apa dia. Tapi suasana tu, saya ingat suasana di pondok tu dengan tok guru yang warak. Serban kami tak tinggal tuan-tuan. Ni duduk luar ni lah, korang tak serban dengan saya pun dah tak serban. Suasana membentuk kita. Sahabat-sahabat membentuk kita tuan-tuan. Sebab tu Nabi pesan, pilih kawan-kawan yang baik. Itulah sebab tu Ramadan ni kita boleh jadi baik. Saya tengok kumpulan tadarus tu. Habis 1 juzuk. Habis 30 juzuk. Sebab berkawan. Cuba kita kawan orang yang nakal-nakal. Tak jumpa masjid kita ni. No jumpa kelab dangdut tu. Kelab dangdut. Ustaz minta maaf doktor. Saya ingatkan dangdut ni nyanyi-nyanyi je. Rupanya ada boleh sewa perempuan-perempuan. Bos saya tahu tau. Ni saya tak pergi orang beritahu Apa nama tu perempuan-perempuan yang dibayar tu? Apa nama tu? Babak lupa pula tuan-tuan. PRO ke apa? GRO betul ngangguk tu kira betul lah tu. Rupanya patutlah boleh gelik sekali-sekali. Patut makcik marah. Kenapa jadi macam tu? Padahal yang pergi tu umur dah 70. Itu pun dah 70 gidang dut tu. Apa dia kata? Esok tua kita tobatlah. Umur 70. Pasal kawan. Ibu-ibu makcik-makcik kat belakang tu. Ada juga yang teringin rebonding. Rambut 3 helai je tinggal. Pasal kawan-kawan ngajak, dia kata. Itu sebab kita ni nak istiqamah. Ramadan ni tuan-tuan boleh bentuk takwa. Yang pertama saya tengok sebab suasana kita puasa. Semua puasa. Tuan-tuan, saya pernah duduk London sebulan jadi imam sana. Kita puasa tu macam tak puasa. Pasal suasana tu tak ada langsung. Tak payahlah duduk sana, baik balik Malaysia lah, syok je Malaysia ni. Kita rasa macam tak ada apa-apa. Makan sana sini. Suasana tak ada. Ya? Tapi kalau tuan-tuan pergi Mekah, Madinah macam mana? Suasana tu. Yang kedua, sebab sahabat-sahabat Syekh. Kawan-kawan, betul cari kawan yang baik-baik ni besok ni. Call kita, macam puasa 6 dah habis. Kita baru nak start rasa bersalah kita tahu. Ini tanya, bukan tanya puasa 6. Puasa 6? Dia tanya kita pula. Sebab apa puasa 6? Kan sunat aja. Ini yang buang karen betul ni. Tu kawan-kawan tuan-tuan, Nabi dah pesan dah. Sebab itulah Rasulullah SAW sendiri suruh kita ni alaikum bil jamaah. Kena ada jamaah tuan-tuan, kena ada kawan-kawan yang baik-baik ni. Itu Ustaz Said, itu Ramadan tu, sebab itulah Ramadan boleh bentuk takwa kita.
Ya, nak makan yang haram, nak buat yang haram pun takut sebab kawan-kawan. Kawan nasihatkan kita. Ya, hadirin hadirat para jemaah yang dirahmati Allah Taala sekalian. Jadi yang ketiganya saya ingat yang pertama suasana. Ya. Lepas tu kita ni kalau boleh bentuklah suasana Masjid Al-Falah ni. Jamaah Al-Falah macam ni. Saya kagum tuan-tuan ya. Sebab tarawih masih sampai belakang. Kalau balik kampung tuan-tuan tinggal 3 orang je. Imam, Bilal, Tok Siap. Ya. Itu yang jamaah balik kampung tak datang juga. Pelik kita. Nak sebut. Ini macam mana taqwa itu sendiri. Boleh membentuk manusia. Ramadan boleh membentuk manusia kerana berjamaahnya kita. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab menggagaskan tarawih ni buat jamaah. Sebab Sayyidina Umar tahu iman dah mula kurang. Zaman Nabi SAW malam pertama Nabi tarawih, sahabat ikut. Malam kedua Nabi tarawih, sahabat ikut. Malam 3 Nabi tarawih, sahabat ikut. Malam keempat Nabi tak keluar, sahabat teruskan tarawih. Kita kalau malam keempat imam tak keluar, giling tangan, tarawih batal. Ini takwa kita je. Tak jadi tarawih. Macam. Itu sebab ada yang buat 3 malam je. Sebab Nabi buat 3 malam je. 3 malam je datang. Gitu. Nak sebut hadirin hadirat ya. Hebat orang dulu. Lepas tu Sayyidina Umar gagas kan. Kena buat berjamaah tarawih ni. Baru ada kekuatan kita. Kita ni kena ngaku tuan-tuan. Tak ada kawan-kawan yang membantu kita jadi baik, jadi takwa. Kita hanyut. Ya, itu pentingnya. Jadi Ustaz Said, kita ingat kita nak tamatkan sebagai penutup Ustaz, sepatah 2 kata kata-kata nasihat, apa-apa saja buah kilas ke apa yang kita panggil untuk jadi bekal kita di bulan Ramadan, kita berada di akhir Ramadan supaya keluar Ramadan ini kita mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. Baik, ringkas kita nak buat konklusi tentang intipati ketakwaan ini. Ketakwaan tu dia tidak akan datang kecuali dengan manhaj yang betul. Tidak ada manhaj yang paling betul kecuali kita melalui jalan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW dan apa yang dibawa oleh para sahabat. Itulah dinamakan manhaj ahli sunnah wal jamaah. Itu secara overall, kita nak kecilkan lagi definisi ahli sunnah wal jamaah, iaitu kita berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu dari segi sudut akidah, Asy'ariyah Maturidiyah. Manakala manhaj fiqh, tasawuf, kita ikut perjalanan yang dibawa oleh ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah. Dan kenapa saya sebut benda ni semua tuan-tuan? Sebab ramai yang klaim diri bertakwa, tetapi tidak ikut cara yang betul, tak ikut manhaj yang betul. Saya ambil satu contoh. Dekat media sosial kecoh baru-baru ini, ada seorang isteri, dia nak pergi umrah dengan kawan-kawan dia. Suami tak bagi. Suami tak izinkan. Pergi dengan dia lah kan. Dia kata tak apa. Dia kata ini umrah dia yang kali pertama. Dan dia kata saya tak perlu minta izin suami. Dia pergi. Dan suami pun marah dan meluahkan perasaan marah itu dekat media sosial. Okey satu. Ya. Tapi bila tengok komen-komen kat bawah tu, uish, sangat dahsyat. Orang perempuan belaka. Betul lah. Sebab kata orang zaman sekarang ni, pepatah mengatakan, orang perempuan tak pernah salah. Baik. Semua wanita duk kecam suami begini dan sebagainya. Baik. Ya, nampak cantik nak pergi umrah. Tapi suami tak marah, suami tak bagi. Suami tak benarkan. Jadi, satu benda yang kita nampak kelompongan pada masyarakat kita, mereka nak buat ibadah tapi tak ikut manhaj yang betul. Kalau kita buka mana-mana mazhab sekalipun, kalau kita ambil mazhab yang paling ringan lah, kalau kita kata ambil mazhab Syafi'i, tak masuk mazhab Syafi'i pula kan. Kita pergi ke mazhab lain yang kata, tak ada ulama yang mengatakan bahawa wanita boleh pergi umrah walaupun umrah yang pertama kali ke yang wajib dan sebagainya, kecuali dengan izin. Dalam mazhab Syafi'i kalau pergi haji tanpa izin isteri, tanpa izin suami, sah, memang sah. Tapi berdosa. Dosa besar. What the point? Adakah ini takwa manhaj yang betul?
Jadi pastikan kita nak bertakwa tu melalui manhaj yang betul. Tak lain tak bukan kita merujuk kepada ulama. Kalau akidah kita rujuk pada ulama akidah. Kalau berkaitan dengan fiqh, rujuklah ulama-ulama fiqh. Ulama mazhab Syafi'i, ya, kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Ya, saya pun sedih juga. Macam menjadi satu fenomena sekarang ini, mereka nak pergi umrah. Dulu zaman saya kecil-kecil, Ustaz Raihan, susah nak pergi umrah ni. Yang betul-betul kaya, ekstrim, supreme kaya. Betul, memang tak mampu. Sekarang ni, orang boleh pergi dengan harga yang cukup minimum. Contoh, umrah DIY. Umrah DIY, bagus. Tapi sayang mereka tak ikut dengan ilmu yang cukup, dengan manhaj yang cukup. Bila sebut dengan umrah DIY, ramai demi Allah, bukan sedikit. Survey sudah dibuat, yang pergi umrah DIY, dia pergi pertama kali. Itu adalah pertama kali dia pergi umrah. Tapi dia buat macam mana? Dia buat hukum sendirilah. Dia buat macam hukum fiqh ni, macam mak bapak dia punya. Dia pergi Mekah. Bukan pergi Madinah, pergi Mekah. Naik kapal terbang, turun Jeddah, dia pergi sana. Dan benda ni, kawan saya sendiri yang nampak bagaimana perjalanan kawan saya ni mutawif. Dia nak bawa jemaah. Dan dia daripada Malaysia tu dah siap-siap pakai ihram sebab nak turun dekat Jeddah. Ketika atas kapal terbang, apabila sebelum melintasi garisan Qarnul Manazil, kita akan niat ihram. Ya, itu betul. Standard. Tapi tengok jemaah ni, dia satu pasangan suami isteri dan beberapa orang lagi, lelaki, perempuan, suami isteri juga. Yang mana umrah DIY pakai baju biasa. Jadi kawan saya ni sangkalah, ni insyaAllah ni pergi Jeddah pergi Madinah. Itu biasa. Saya pun buat macam tu tuan-tuan. Ya, saya pergi Jeddah, saya pergi Madinah. Jadi tak perlu ihram lah. So bila saya ihram dekat Madinah, dekat Bir Ali bawa saya ihram. Tapi tak, turun sama-sama. Lepas tu pergi mana? Pergi Mekah. Tak ihram ke? Oh, nanti kami balik hotel, kami siap-siap, kami rehat, lepas tu kami akan umrah daripada hotel. Kami akan ihram daripada hotel. Siapa ajar ni? Yang ada contohnya yang tunjuk cerdik sikit lah tuan-tuan. Ada yang cuba tunjuk cerdik, dia kata, tak apa, macam kami pergi hotel dulu, rehat-rehat, makan minum, lepas tu kami ambil van, kami bayar, kami pergi Tan'im. Kami ihram dekat situ. Siapa ajar? Tak salah DIY, memang menjimatkan. Tapi ilmu kena ada, manhaj kena ada. You nak bertakwa tapi jalan tak betul. Haram, berdosa. 4 mazhab. Tak ada mazhab yang mengatakan boleh kita melepasi Qarnul Manazil untuk kita berihram di tempat lain selepas itu. Tidak. Kalau ikut 4 mazhab, wajib patah balik. Kalau tak mampu patah balik, baru bayar dam. Nampak? Yang dibenarkan kita bermikot di luar, melepasi daripada mikot itu apa yang disebut sebagai haji tamattu' saja. Itu kena bayar dam. Tak berdosa lah, which is bayar dam tak berdosa. Haji tamattu', umrah tak ada, umrah tamattu' tak ada. Ada ustaz pernah dengar? Tak ada. At least belajarlah betul-betul. Tapi bila sebut tentang perkara ni, saya takutlah sebenarnya bila tengok netizen-netizen ni, sangat menakutkan. Bila tengok komen tu, ya Allah, semua duk tunjuk alim belaka. Oh tak apa ni khilaf ulama. Khilaf. Ni nak keluar dah. Nasib baik dalam masjid. Nasib baik kita ni bertakwa sikit. Rasa macam nak maki je. Semua dia kata, tak apa khilaf ulama. Ada ulama kata boleh berihram dekat Tan'im. Mana ada, tak ada. Bukalah mana-mana. Paling simple, bukalah Mausu'ah Fiqhiyah Kuwaitiyah. Tak ada mazhab yang mengatakan macam tu. Memang kena ikut sebab benda tu telah ditentukan oleh Nabi SAW. Jadi hati-hati belajarlah tuan-tuan. Pihak masjid sediakan kuliah setiap hari. Setiap hari ustaz-ustaz datang belajar. Ya, paling tak pun carilah ilmu. Online pun ada ustaz-ustaz yang ada credential, yang ada credibility untuk mengajar kita belajar dengan manhaj yang betul supaya kita bertakwa tu dengan cara yang tepat. Apabila kita melalui cara dan manhaj yang betul, barulah ia mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak kalau kita kata boleh beribadah asal boleh saja, kenapa banyak sekali hadis Nabi menegur sahabat yang salah solatnya? Ada hadis Nabi tegur ulang 3 kali sebab tak ada tamak-ninah. Ada sahabat yang Nabi tegur dengan keras cara ibadah yang solat. Jadi ini menunjukkan bahawa manhaj cara ibadah yang betul kena diterapkan. Jadi tak payah pening banyak-banyak mazhab. Cukup satu mazhab, mazhab Syafi'i. Settle, kita berdisiplin. Kalau sesuatu masalah tak dapat diselesaikan dengan mazhab Syafi'i, barulah kita lari pada mazhab lain. Betul tak? Jadi manhaj tu betul. Tak pening kepala.
Wallahu alam. Itulah yang saya nak sampaikan. Sikit Ustaz, sebelum tamat ni. Aha. Ustaz cerita Mahaj ni, Indonesia ada raya Ustaz. Jadi ada orang bersoalkan kita duk tengok anak bulan buat apa, telefon je. Saya enggak pakai perhitungan, saya dah telefon langsung pada Allah. Itu. Nama dia. Kita kena faham Indonesia ni tuan-tuan kenapa boleh berlaku macam tu, sebab mereka ni negara Pancasila. Mereka tak ada enactment mahkamah syariah, mereka tak ada majlis agama Islam, mereka tak ada jabatan agama negeri, mereka tidak ada jabatan mufti negeri, tidak. Kalau Malaysia buat macam tu, habis kena dah. Dia tak ada peruntukan undang-undang untuk menyekat, tak ada. Saya pergi dekat Jakarta tu, ada satu tempat dekat outskirt Jakarta tu, ada satu masjid. Kat depan saya ada, ni Masjid Ahli Sunnah wal Jamaah. Depan saya ada tu Masjid Syiah. Semua duk pakai batu. Kalau kat Malaysia kena dah, tu dah kena roboh dah. Tapi kat sini tak boleh sebab dia tak ada enactment. Kata sana ada NU, ada Muhammadiyah, ada Majlis Ulama Indonesia, itu badan bukan kerajaan. Mereka tak ada otoriti. Oh, sana ada fatwa Nahdlatul Ulama, itu fatwa yang dikeluarkan oleh NGO, bukan suara rasmi kerajaan. Dekat Malaysia bila fatwa, dia suara rasmi kerajaan negeri. Kita ada otoriti, kita ada penguatkuasaan. Sana tak ada. Jadi no wonder lah. No wonder, jangan kita kata, oh Indonesia boleh. Tak. Mereka tak ada undang-undang. Yang salah. Macam contoh tarawih 20 rakaat 7 minit. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kan? Dia kata secara adat, memang kerajaan tak boleh buat apa-apa, tidak ada peruntukan undang-undang untuk menangkap mereka. Kalau kat Malaysia kena tu habis dah. Habis. Allahu a'lam. Alhamdulillah. Jadi saya nak tamatkan beginilah tuan-tuan ya. Saya tertarik yang akhir tu, sebenarnya nak jadi satu masyarakat yang bertakwa. Kita ni kena ada satu manhaj yang ikut Rasulullah di bawah Ahli Sunnah wal Jamaah. Saya sebut ni sebab tahun lepas bila kita raya terkejut tu, ada yang kata ini konspirasi. Ada yang kata ini tak betul. Dia begini tuan-tuan, sebenarnya kita buat yang terbaik ikut sunnah. Saya teringat hadis Abdullah bin Abbas cerita, datang seorang laki-laki beritahu ini ra'aitu hilal tu. Dia kata, ya Rasulullah, saya nampak anak bulan. Badui tu nampak anak bulan, dia seorang je nampak. Nabi tanya dia, atasyhadu an la ilaha illallah, kamu bersyahadah la ilaha illallah? Dia kata, ya. Kamu bersyahadah Muhammad Rasulullah? Ya. Nak menunjukkan dia Islam. Dia seorang je nampak. Bila Nabi dengar dia Islam, dia nampak, dan dia ni memang pakar bulan bintang, pakar falak. Nabi isytiharkan, Nabi suruh, ya Bilal azin finnas ayyasuma ghadan, wahai Bilal isytiharkan supaya orang ramai puasa besok. Situ tuan-tuan konsep yang kita pakai ni Ustaz ya. Kalau salah doktor betulkan. Yang kita tengok anak bulan tu, dia tidak boleh isytiharkan kecuali kena report kepada badan otoriti agama. Itu yang dibuat oleh setiap negeri yang melihat anak bulan tu. Ya, Johor tengok anak bulan, report pada ketua agama Johor, siapa? Sultan. Negeri Sembilan report pada yang Tuan Besar. Selangor Ustaz report dia, wilayah report pada agung. Saya ingat Melaka je tak boleh report pada Sultan Melaka. Tak sah. Sebab Sultan Melaka pun Sultan Nurjan tu tak boleh terima. Semua negeri report pada ketua agama. Itulah penting tuan-tuan, kena ada ketua agama yang menjaga. Indonesia ni ada Sultan, nanya Sultan Jambi ada, Sultan Palembang ada. Tapi Sultan tak ada kuasa tuan-tuan di sana. Sebab itulah saya ni pun marah-marah macam mana pun kita minta lah supaya Sultan menjadi penaung agama ni kita pertahankan tuan-tuan. Sebab kalau tak ada tuan-tuan, orang langgar. Sebab tu apa yang berlaku di Thailand. Jabatan mufti pun mereka tak dengar kadang-kadang. Tapi bila sebut kuasa Sultan yang menjaga agama, itulah yang dibuat oleh baginda Rasul SAW. Sebab itulah Badui itu tidak isytiharkan, melainkan dia rujuk kepada Nabi SAW. Ya, sebagai ketua agama yang menjaga, menaungi agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu manhaj yang kita pakai. Betulah kita tengok anak bulan tu betul tuan-tuan nampak. Tahun ni pun Ustaz Syed akan tengok anak bulan Syawal. Saya pun Ustaz akan tengok di Teluk Kemang insya-Allah. Dan kami pastikan raya awal tahun ni insya-Allah. Dia jenis Ustaz Rehan. Kita guna sistem imkan ru'yah ataupun hisab dengan ru'yah. Dua-dua sekali. Ya. Kita masih bergantung pada ru'yah, tapi imkan ru'yah ataupun tidak, hisab kita dah tahu dah. Sama ada raya, Rabu ataupun Khamis. Semua dalam poket kami lah. Kalau nak tahu,
Dia kena isytihar, lepas raya dia nak belanja saya. Kalau janji saya beritahu sekarang lah. Raya Rabu ke Khamis. Itu imkadul ru'yah lah. Ya. Kita dah tahu dah. Dia imkanul hisab ni sebenarnya kita dah buat kira-kira. Kira-kira. Dah kira-kira dah. Dan saya pun sendiri pernah terlibat dengan ilmu falak, cuma tidak masuk expert aja. Memang kita dah kira-kira dah. Batu saya akan pastikan anak bulan kelihatan. InsyaAllah Ustaz saya pun. Itu tapi kalau nampak anak bulan barakah Ustaz Raihan. Tidak. Makna kena pastikan tu maknanya nak bagi nampak lah. Kalau takut mata rabun ke masa tu ke kan, terlindung mendung ke, ada kemungkinan tak jadi juga. Baik imkan tu dipanggil ada kemungkinan tu. Jadi hadirin hadirat, macam mana pun tunggulah pengisytiharan ya. Sebab kuasa mengisytihar ni adalah autoriti ketua agama, tuan-tuan. Tuan-tuan percaya, saya di Negeri Sembilan tu ada satu masjid yang surau kita sita. Sebab tak ikut arahan. Raya awal. Itu kalau tak buat tu jadi Indonesia 3 hari awal nanti tu. Itu sebab ambil tindakan tu, itu pentingnya kuasa agama ni. Ya. Itulah hal yang saya nak sebutkan. Semoga Allah rahmati pertemuan kita ini. Terima kasih kepada Dr. Syed Syarizan dan juga kepada Tan Sri Nazir yang sudi bersama kita sehingga ke akhir majlis kita. Kepada semua datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat, muslimin muslimat, semoga kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Salam hormat dari saya, salam lebaran, semoga bertemu kembali. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.